Baik, sebelum tu saya nak sentuh dua perkara. Tadi ada beberapa orang sahabat datang membincangkan perkara tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tu sendiri merupakan fitnah, ya. Merupakan fitnah. Di antara kita nak sebut, kadang-kadang kita fikirlah. Kita memang kena fikir, memang kena waspada. Dajjal ke, pembohongan ke, kepalsuan ke, memang kita kena fikir. Tak boleh semua kita anggap masih okey, masih okey. Bahkan tanda-tanda nak keluarnya Dajjal itu ialah apabila orang dah mula tak ingat dia nak keluar. Itu tandanya. Tapi hati-hati. Di situ ada tipu daya syaitan juga. Sebab itu kita bikin apa-apa ya, kena ada keseimbangan, kena ada perhatian. Kalau kita baca kitab Idah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Andrus tu, kitab apa yang Idah Habib Muhammad Al-Andrus yang 400 tahun dulu, ya. Mengatakan jangan sampai kita buat perkara, kita terlampau obses dengan satu perkara sampai kita tercecer satu perkara. Takut yang dikejar tak dapat, yang dikindung kececeran. Betul kita kena ingat akhir zaman. Betul kita kena prepare tentang fitnah akhir zaman. Tapi jangan sampai kita terlupa akan fitnah akhir hayat kita sendiri. Kita fikir tentang Dajjal, kita fikir tentang fitnahnya, kita fikir tentang tipu dayanya, kita fikir bagus, itu memang bagus, Alhamdulillah. Tapi jangan lupa persiapan untuk akhir hayat kita sendiri. Lupa nak istighfar dosa-dosa kita yang lama. Lupa nak minta ampun kepada Allah Ta'ala kesilapan kita. Lupa nak qada sembahyang kita. Lupa nak qada puasa kita. Kena sama-sama. Peribadi punya akhir zaman, akhir hayat kita pun kita kena fikir. Di samping kita fikirkan akhir zaman. Jangan kita terlampau fikir macam mana akhir zaman, macam mana aku nak lari, macam mana aku nak pergi Mekah, macam mana aku nak selamatkan itu, selamatkan ni. Yang satu punya yang confirm kau akan jumpa. Akhir zaman kau jumpa tak jumpa, belum tahu. Mungkin jumpa, siap pun bagus. Sangat-sangat bagus. Yang confirm jumpa ialah akhir hayat kita. Jangan dalam kita siap-siapkan Dajjal. Memang betul dia akan datang. Memang betul kita kena jaga daripada fitnah dia. Lupa satu fitnah akhir hayat kita. Lupa yang kita nak akan disoal oleh Allah Ta'ala. Lupa selamat berjaya daripada fitnah Dajjal umpamanya. Tapi fitnah kubur tak lepas. Pasal kencing belum tos pun rupanya. Rupanya kencing belum tos. Mulutnya masih suka mengumpat-ngumpat orang. Kan kita fitnah kubur tak clear tu semua tu. Ada hutang dengan orang, itu kan semua tak lepas hal ihwal dalam kubur. Jadi jangan kita lupa. Di samping kita ingat akhir zaman, jangan lupa ingat akhir hayat kita. Itu satu perkara yang memang kalau tak akhir zaman pun kau kena ingat juga. Apatah lagi sekarang akhir zaman. Syaitan bukan kadang-kadang jahat, memang jahat. Dia buat kita konsentrate satu benda, tetapi sekejap silap kita lupa satu benda. Kita terlampau belajar, tanya kabar sini tentang akhir zaman bagaimana, apa tandanya. Kita lupa nak belajar fiqah wuduk kita. Kita lupa nak belajar tentang sembahyang duha kita. Kita lupa nak baca Quran hari-hari kita. Bukan begitu tuan-tuan sekalian. Kita bahkan kita dah tertipu dalam kita nak cari solusi pada akhir zaman, kita tertipu dengan hal ihwal akhir zaman. Hati-hati tentang peribadi kita pun kena jaga juga satu. Seperkara lagi, ada seorang sahabat maklum dengan saya tadi. Kata ada setengah pihak dah mula ada collection duit tau untuk biaya Mahdi punya hal ihwal. Salah satunya ialah biar kalau nanti income Mahdi kalau nak masuk, nak ambil harta khazanah orang-orang Melayu silam punya, dia kena ada satu account yang ada boleh pool the money, he needs certain amount of money. Maka orang dah mula collect duit. Allah, jangan cakap nonsense lah. Mahdi tidak begitu dia. Mahdi tidak pakai duit. Kalau dia nak buka akaun pun atas nama siapa, dianya belum tahu dia Mahdi pun macam mana dia nak buka akaun. Dia belum tahu dianya Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Itu nama tubuh badan ke, nama kerohanian pun belum pasti lagi. Dianya pun belum tahu dia Mahdi. Besok dia nak isytihar baru, itu Allah punya top secret ya. Top secret. Sampai last moment besok dia nak isytihar diri dia Mahdi, Allah Ta'ala dah sampaikan kat Mekah, dia pun tak tahu ketika itu disampai untuk dia jadi Mahdi. Yang wali-wali lain pun pergi sana harap tiba-tiba betul belaka perkara jadi. Dianya pun tak tahu. Besok on the very night sebelum dia isytihar, baru Allah Ta'ala downloadkan dia, inputkan dia bahawasanya dia yang Mahdi. Macam mana dia nak buka akaun, atas nama siapa, akaun siapa, duit apa. Dan barang diingat, ni wali-wali Allah, dia kalau nak duit gini saja ya, boleh keluar dari laut lah, gini saja boleh turun dari langit lah. Tapi mereka bukan nak duit punya orang. Rasulullah ketuanya segala-galanya pun ikat perut dan sendal dengan batu lah. Sayyidina Umar Al-Khattab pun ya, baju bertampal lah. Dan Mahdi is of that kind.
Mahdi kan. Dan sebab itulah kita bilang sebelum zaman-zaman akhir ini fitnah ni berlaku semua, kita lihat Allah Ta'ala subhanallah takdiran Allah Ta'ala banyak majlis-majlis hall Imam Haddad, hall Habib Noh, hall Habib Abdullah, hall Habib Ali bin Ja'far, hall semua ni semua Allah mengemukakan kita, mereintroducekan kita watak wali-wali. Mahdi ni wali, besar punya wali yang ditunggu-tunggu, besar punya wali, dan wataknya begitulah, orangnya zuhud, orangnya simple. Kau nak tengok lebih kurang keduniaan Mahdi tu macam mana, itulah orangnya tu. Nak tengok contohnya itulah, tengok contoh Habib Ali bin Ja'far, tak kisah duit walaupun boleh dapat banyak duit. Nak tengok akhlak dia, tengoklah tu akhlak Imam Haddad. Nak tengok akhlak dia, tengoklah tu akhlak Tok Kopalo. Tengok bangsa apa, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Semua ada sifat-sifat mahmudah yang mereka konsentrasikan. Tidak ada pada mereka sifat-sifat mazmumah. Itu yang mereka perjuangkan. Itu yang ada dalam jati diri mereka, ya. Bukan financial, ya, bukan ekonomi, itu nombor satu, ya. Mereka akan takbir, mereka akan takbir bagaimana, dan bukan ekonomi. Yang orang dah cega tahu, nanti kalau Mahdi keluar aku yang jadi rajanya. Kok Mahdi keluar dia jadi raja? Astagfirullahalazim, dia tak dapat jadi raja sekarang, zaman Mahdi nak jadi raja. Allah punya, janganlah, dia dah cega dia nak jadi raja zaman Mahdi. Yang ada pula nanti zaman Mahdi keluar banyak emas tahu, nanti kita mewah. Kau tak tahu zaman Mahdi sempit, orang bawa Mahdi diuji, ujian, kemarau, makan pun susah. Di pihak mereka mewah, di pihak mereka mewah. Manakah tidak orang tu banyak paling tada. Begitu hidup zaman Mahdi, agak payah zaman Mahdi. Walaupun Allah Ta'ala bantu, aman dari sudut, selalu ulama sebut dia aman dari sudut iman. Tak ada yang perkara-perkara bukan-bukan dalam ahli agama tu semua tak ada. Perkara-perkara bukan-bukan dalam agama semua tak ada. Semua dikemas-kinikan ikut syariat, accordingly, properly, yang actually, itu yang dia kemaskan. Aman damai dari sudut syariat dan hukum semua. Tentang kemewahan dunia tersebut memang dalam ujian. Memang dalam ujian. Nabi sendiri dalam ujian, dan Mahdi bukan datang untuk bawa keduniaan dan kemewahan. Nanti kalau awak ada berkonsep begini, kita takutkan kalau dia betul-betul kali Mahdi Allah Ta'ala kasih dia rezeki banyak, betul-betul orang entar sama dia bergoni-goni harta daripada raja-raja Melayu silam umpamanya, pakai. Itu dia tak ada heran duit. Ada pakai untuk kemanfaatan, pakai. Ada pakai. Dia tak ada bilang ni buang ke laut, berdosa. Kalau ada dia pakai. Tak ada, bukan dia cari. Bukan itu matlamatnya. Save iman orang dahulu. Dan nak kiamat lah. Dan nak kiamat. Mereka sangka nanti apabila zaman Imam Mahdi semua balik semula macam raja-raja zaman Sultan Melaka, semua mewah dengan pakaian baju bersamping lawa, balik semula begitu semua. Kalau Mahdi dah keluar tu bermakna diambang Dajjal tau. Kalau Mahdi dah keluar tu bermakna diambang Dajjal tau. Diambang Dajjal. Yang fitnah paling besar. Maka itukah konsentrasi dia? Bukan kewangan konsentrasi dia. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Takut nanti kita harapkan sedemikian. Betul-betul Mahdi keluar tak ada bawa kewangan dan kemewahan, takdirnya, ya. Betul-betul nanti kau bilang ini ke Mahdi, setahu aku dia akan bawa mewah. Nanti kau tunggu Mahdi lagi satu. Sama dengan mereka semua yang nolak Mahdi yang ini, dia akan tunggu yang lagi satu penyelamat. Inilah betul dia bawa banyak wang, dia bawa banyak mewah. Siapa tu? Dajjal juga. Hati-hati, ya, hati-hati. Hati-hati sekali konsep ini, ya. Kerana sebab itu Imam Haddad tinggalkan kitab-kitab tasawuf ini sebagai manual untuk orang jumpa Mahdi. Memang kalau tidak aku bikin ini semua kecuali sebagai persiapan aku untuk jumpa Imam Mahdi. Kitab tasawuf, ya. Akhlak, ikhlas, redha, sabar, zuhud. Itulah sikap Imam Mahdi. Ini kita kena perlu sebut perkara ini. Belakang-belakang ini banyak orang sebut, ya. Banyak orang sebut yang ada dah kolek dana untuk Mahdi. Siapa masuk poket siapa tu? Tegak-tegak kita cakap sekarang ni. Masuk poket siapa tu? Masuk poket siapa? Akaun siapa? Nama siapa? Tak boleh, jangan terpengaruh tuan-tuan. Siapa dah masukkan ambil balik. Simpan, reserve. Kasih fakir miskin. Sekarang juga. Itu ada pahala. Mahdi belum tentu lagi. Ya. Jangan salah fahamnya, ya. Kena kita kena sebut betul-betul, ya, perkara ini, ya. Takut salah orang salah faham, nanti lain yang dia kehendaki, lain yang muncul, nanti dia bilang ini bukan Mahdi. Setahu aku Mahdi bawa mewah. Setahu aku Mahdi ini sengkit ini bukan Mahdi. Betul-betul ada yang datang akhlaknya lemah lembut, sopan santun dan bawa kemewahan. Ini maybe this is the real one. Tak syak lagi. Bondong-bondong keluar ikut. Na'udzubillah min zalik, ya. Berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan dunia dulu menjadi cagaran kita untuk Mahdi. Takut tuan-tuan, ya. Dalam zaman kita nak jumpa Mahdi ke tak jumpa Mahdi ke, kita jumpa Dajjal ke tak jumpa Dajjal ke, berlindung sama Allah Taala, jangan jumpa lagi bagus, ya. Jangan lupa kita akan jumpa juga siapa yang lagi menyeramkan? Israel.
Jangan kau tak ada siap-siap nak jumpa Israel, cabut nyawa. Jangan kau tak ada siap-siap nak jumpa Munkar dan Nakir. Dalam nak tunggu zaman fitnah Dajjal, nak tunggu fitnah, kalau kau selamat daripada ujian Israel, kalau kau selamat daripada soalan Munkar Nakir, kau selamat jugalah pada zaman Dajjal. Kau selamat jugalah pada zaman pra-Dajjal. Kau selamat jugalah pada zaman Mahdi, sama ada kau jumpa ataupun tidak. Ya, begitu ya. Asal kalau kau selamat daripada ujian ketika bertemu dengan Israel dan Munkar dan Nakir, selamatlah kau sebelum itu. Jadi buat persiapan untuk itu juga tuan-tuan sekalian, jangan kita lupa ya. Kita belajar sangat tentang akhir zaman, memang kena belajar, itu salah satu daripada rukun iman kita tentang perkara hari kiamat, dan kita disuruh buat siap-siap sedia. Tapi jangan lupa tentang rukun-rukun iman yang lain, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang nabi dan rasul. Jangan lupa rukun Islam yang lain, sembahyang, zakat, puasa, haji, jangan lupa. Jangan lupa semuanya itu. Itu semua tu persiapan tuan-tuan sekalian. Tak boleh tidak. Jangan sampai kita keliru salah konsep ya. Jangan sampai keliru salah konsep. Begitu. Jadi kita takut kita siapkan satu perkara tetapi kita tercecer satu perkara yang lebih besar lagi. Agak mungkin Israel mana nak meninggal dunia kan kita dikira hisap kita rakib matid buka bentang kita. Mahdi kau aku siap ikut Mahdi lah. Mahdi memang betul kau siap-siap. Aku siap-siap prepare Dajjal lah. Sembahyang kau kacir-kacir mana? Alamak, ketika tu macam apa kau nak jawab? Kau belum belajar wuduk betul macam mana? Alamak, menyesalnya. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, yang nama fardu ain tetap fardu ain walau akhir zaman tak akhir zaman. Ya, yang nama fardu ain tetap fardu ain walau akhir zaman walau tak akhir zaman. Kena belajar, tetap kena belajar. Yang nama ibadat, rukun Islam tetap kena dirikan. Jangan sampai kita konsentrasi satu, tapi yang lebih penting peribadi mengenai diri kita sendiri itu kita tercuaikan, kita terlupakan, nanti kita salah, kita keliru ya, ditakuti ya. Dan dalam kita prepare nak lari daripada Dajjal pun kita dicekup oleh Dajjal. Iaitu apa? Kita dipalingkan daripada ingat Allah. Kita dipalingkan daripada ingat Allah.